أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على رسولنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين آمين. Bye bye Oma. Okey. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, hari ni kita ada satu lagi pendekatan ataupun tajuk baru kita. Sebab sebelum ni rasanya banyak yang saya guna prop, guna peralatan. Tapi kali ni mungkin saya lebih kepada perkongsian yang kena dengan orang yang sebaya dengan saya ataupun yang dah berusia pun. Tapi bila dia ada anak, mungkin dengan idea yang akan saya kongsikan ni, dia boleh jadi satu cetusan untuk kita bawa anak-anak kita ni pergi ke tempat tersebut. Okey, baik. So, kita recap semula. Kita punya sesi ni adalah perkongsian santai. Saya haraplah dia tidak membebankan sesiapa yang mendengar ataupun sesiapa yang cuba untuk meniru, mengikut apa yang kita kongsikan. Contoh macam kita pernah buat lah, macam buat bola tu kan. Mungkin anak kita dah sedia ada bola tu, tinggal nak tulis je. Okey, yang kertas. Dan insyaAllah lepas ni ada banyak lagi sebenarnya. Dan sekarang ni kita dalam fasa anak yang antara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, macam itulah sebelum masuk sekolah rendah. So, antara yang boleh kita gunakan untuk menjinakkan anak-anak yang baya macam ni, yang sebaya 4, 5, 6 macam itulah. Sebenarnya kita dah boleh mula terapkan untuk dia suka kepada tempat-tempat yang ada kaitan dengan Al-Quran. Sebagai contoh, antaranya yang biasa dibuat oleh mak ayah yang sukakan anak dia ataupun nak jinakkan anak dia dengan Al-Quran ialah dia bawalah pergi surau. Kan, kalau bulan Ramadan duduklah sekali dengan majlis tadarus. Okey, itu antara yang sangat bagus sebenarnya. Tapi yalah, bila dah sekarang ni PKP, kalau di Kedah, mudah-mudahan Allah rahmati rakyat Kedah dan juga Sabah. Allah angkat ujian yang melanda mereka, kan. Tapi kurang-kurangnya satu Malaysia lah kita kata. Bukan sekarang masanya untuk kita bawa anak-anak kecil ni pergi ke surau, pergi ke masjid. Tapi itu kalau nantilah bila dah keluar daripada fasa PKP ni, kita boleh jadikan sebagai lokasi untuk bawa anak kita ke masjid ataupun surau supaya mereka ni lebih dekat dan jinak dengan Al-Quran. Tapi benda ni dah biasa. So saya nak bawa satu benda yang lokasi-lokasi yang lebih baru. Jalan. Lokasi-lokasi yang lebih baru dan mungkin tak ramai yang terfikir untuk buat benda ni. Kalau ramai yang terfikir, Alhamdulillah. Okey. So, antara tempat-tempat lain yang boleh kita bawa supaya anak kita ni jinak dengan Al-Quran ialah, ini yang paling berkesan, ialah bawa mereka ke kelas pengajian Al-Quran orang yang lebih tua sedikit saja daripada mereka. Sebagai contoh, kalau kita nak terapkan anak kita ni, sekejap saya rasa macam bergoyang-goyang. Ain, tolong abang Ain. Tutup kipas. Ataupun slowkan bagi jadi nombor 1 ke nombor 2 ke. Okey. So, kalaulah anak kita ni umur 5 tahun, 6 tahun, kita bawa mereka pergi kelas Al-Quran, kelas kelas Quran dan fardu ain mungkin contohnya kan. Untuk tengok orang-orang yang dah belajar lebih tua sikit je daripada mereka. Okey, kalau anak kita 5 6 tahun, kita bawa pergi ke kelas yang umur 7, 8, 9 tahun macam tu. Darjah 1, darjah 2, darjah 3. So, kalau anak kita ni umur darjah 4, 5, 6, bawa mereka pergi sekolah yang menengah punya. Okey? Ini gambaran lah. Kemudian, kalaulah kita cenderung untuk anak kita ni tahfiz.
suatu hari nanti jadi hafiz, kita bawa mereka pergi ma'had tahfiz. Tak ada masalah sebenarnya. Boleh minta izin dengan guru kelas tahfiz tersebut ataupun dia punya mudir. Boleh tak ada satu hari yang hari sekolah ataupun hari yang yalah anak kita pun sekolah juga kan, macam mana nak pergi kan. Point ni ialah kita bawa pada hari yang anak kita tak payah pergi sekolah, kita bawa pergi ke ma'had tahfiz tersebut. Untuk dia sendiri duduk dalam halaqah tahfiz. Dia sendiri duduk dengan kawan-kawan yang hampir sebaya dengan dia di ma'had tahfiz tersebut. Antara yang ayah saya buat dekat saya dulu-dulu, walaupun saya sebelum masuk belajar di ma'had tahfiz tersebut, ialah ayah saya selalu bawa saya pergi ma'had tahfiz Kedah. Pelajar dia ialah yang berusia belasan tahun. Tapi waktu saya baru darjah 3, 4 macam tu, 1, 2, 3 macam tu. Tapi itulah antara pendekatan yang digunakan. Akhirnya saya jadi seronok nak pergi duduk ma'had tahfiz. Sebab apa? Kadang-kadang kita bila di luar, kita rasa macam budak tahfiz ni mesti macam struggle gila. Mesti kalau bahasa zaman saya mesti syadid. Kena bangun awal, maksudnya mesti kena tegas. Jadual hidup dia padat, macam seolah-olah tak ada main. Hidup dia orang ni macam serius, jadi robot, kena mengadap Quran sentiasa. Okay, so kalau kita pergi duduk sendiri dengan mereka, bukan kita lah sebab kita dewasa, kita hantar anak kita pergi tengok. Biar mereka leka dan berkawan dengan kawan-kawan mereka yang dah jadi pelajar tahfiz tu. Akhirnya baru kita perasan rupanya budak-budak tahfiz ni pun ada ruangan untuk mereka bersukaria, bermain, berlari, bersembang-sembang, tapi dalam suasana yang sangat menarik. Okey, sangat menarik, terkawal. Okey, tengok jenis ma'had tahfiz lah juga, tapi biasanya ma'had tahfiz ni memang terkawal. Okey, nak lagi kalau ma'had tahfiz yang dia terima pelajar peringkat rendah, maksudnya daripada darjah 1 sampai darjah 6. Okey, kemudian daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6 pun biasanya terkawal. Tapi yang lebih ada kawalan ketat tu waktu sekolah rendah lah. Okey, dan boleh juga bawa ke Darul Quran. Ni antara yang boleh saya cadangkan. Mungkin kita tak dapat lagi nak masukkan anak kita disebabkan faktor usia. Maksudnya tak ada SPM lagi, macam mana nak apply masuk ke Darul Quran JAKIM ataupun di ma'had tahfiz yang lain kan, ma'had tahfiz negeri yang lain. Tapi sekurang-kurangnya kita bawa mereka untuk merasai suasana di ma'had tahfiz tersebut, boleh menggamit perasaan untuk dia rasa wah, seronoknya berbanding sekolah dia. Contoh kan, kalau dia darjah 1 ataupun dia dah tingkatan, kita bawa dia pergi ma'had tahfiz Darul Quran. Ya Allah, cantiknya tempat ni. Wah, seronoknya, berserinya muka abang-abang yang belajar kat sini. Wah, lembutnya. Sopan santunnya. Pelajar-pelajar, kakak-kakak dekat sini. Contoh kan. Bila timbul perasaan tu, maknanya secara tidak langsung kita telah menjinakkan anak kita dengan Al-Quran. Sebab itu adalah tempat ataupun kilang melahirkan Al-Quran. Melahirkan orang-orang yang cekap Al-Quran. Sama ada cekap menghafal ataupun cekap membaca, cekap tilawah, tarannum, tak kisah. Yang penting kita bawa mereka ke tempat-tempat tersebut. Okey. So tips dia apa? Bawa supaya dia rasa lebih dekat dengan dia ialah cari ma'had tahfiz yang pelajarnya hampir sebaya dengan anak kita, kalau boleh lebih tua sedikit sahaja. Okey, itu satu. Yang kedua, ni kita kan dah nak hujung tahun kan. So bila hujung tahun akan ada cuti yang panjang, lebih kurang sebulan lebih. Sekarang pun dah macam cuti. Takdir Allah kalaulah kalaulah ada peluang untuk ma'had tahfiz ni beroperasi semula, kita boleh minta izin kepada guru-guru tahfiz ataupun mudir tadi ni untuk serapkan anak kita. Maksudnya bukan belajar sampai setahun, tak. Boleh tak nak macam duduk seminggu saja? Boleh tak nak duduk setakat 2 minggu saja? Berapa yuran yang aku perlu top up? Okey. Lepas tu mungkinlah nanti dia akan adjust lah. Sebab itulah juga yang saya lalui suatu masa dahulu. Walaupun saya ni sekolah, sesi sekolah macam biasa, pergi pagi balik petang. Maksudnya sepanjang tahun daripada darjah 1 sampailah darjah 4 macam itulah. Tapi sebenarnya setiap hujung tahun mesti ayah saya akan hantar saya ke
Ma'had Tahfiz di Penang, okey. Di Kedah pun ada juga, tapi nak katanya itu antara pendekatan yang ayah saya gunakan, mak saya gunakan dekat saya. So benda ni dia akan jadi satu yang kenangan yang manis dekat anak kita. Dia ada ramai kawan sebab satu kawan di sekolah dia, satu lagi kawan di Ma'had Tahfiz. Padahal dia bukan budak Ma'had Tahfiz tau, tapi dia ada kawan Ma'had Tahfiz. Okey. So sama juga kalau tempat main bola dia lain, so dia ada kawan padang, ada kawan main sungai, ada kawan Ma'had Tahfiz, ada kawan sekolah, macam-macam, ada kawan surau, ada kawan masjid. So semakin ramai kawan-kawan dia, semakin seronok dia bergaul, dan kita terapkan dia supaya dia jadi seorang yang pandai bergaul. Okey, tu antara poin-poin yang saya boleh share lah. Yang pertama tadi kita katakan sebagai surau ataupun masjid. Yang kedua ialah Ma'had Tahfiz. Okey, Ma'had Tahfiz. Dan yang ketiga, tapi yang ni perlukan usaha yang lebih sedikit, iaitulah kita sendiri yang menjadi ejen supaya anak kita ni dapat berkawan di rumah kita. Okey. Ini juga antara yang ramai dah orang buat dan sangat berkesan. Dia sebenarnya dia nak ajar anak dia. Dia panggil ustaz tu datang mengajar anak dia. Dia nak one to one, tapi bila tengok balik one to one ni, betul anak dia boleh fokus, tapi keseronokan belajar seorang-seorang tu akhirnya membuatkan anak dia tak boleh tahan lama. Last kali dia offer jiran dia. Okey, anak jiran dia sebaya pun mari belajar sekali kat rumah dia. Akhirnya last kali terkumpul 10 orang. So automatically dia pun tak payah pergi jauh, dia cuma minta tolong ustaz tu datang ke rumah dia dan belajar ajarkan 10 orang sekaligus. Dah jadi tuition di rumah. Okey, dah jadi tuition dekat rumah. Tuition apa? Tuition belajar Al-Quran untuk anak-anak dia dan anak dia dan juga anak-anak jiran dia. So ni juga antara yang boleh menjinakkan anak kita dengan Al-Quran, walaupun dia belum belajar secara rasmi. Okey, tahfiz ke ataupun yalah di sekolah, di kelas pengajian Al-Quran, tapi sekurang-kurangnya kita mendidik dia supaya dia dekat dengan Al-Quran. Okey, cukuplah sekadar itu perkongsian saya, simple saja, dan kali ini pun tak nak ambil masa panjang. Kita dah start tadi pukul 10 minit, terlajak sikit, dan sekarang ni pun dah nak dekat pukul 10.30. InsyaAllah ada rezeki saya akan kongsikan lagi dalam minggu-minggu hadapan apakah tips-tips yang boleh menjinakkan anak kita, termasuk kita, dengan Al-Quran. Sebab saya percaya ketika kita inginkan sesuatu yang baik untuk anak kita, dah pasti kita sendiri akan dapat dia punya tempias. Kalau kita teringin nak anak kita berjaya, nak anak kita boleh bangun awal, automatically kita akan buatkan diri kita bangun lebih awal daripada anak kita. Kalaulah kita tak suka anak kita terlajak subuh, dah tentu kita sendiri pun akan persiapkan diri supaya tak terlajak subuh dan semayang subuh di masjid. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan, bantu kita, berikan kita hidayah dan taufik, perkenankan apa saja yang kita buat yang boleh membawa kita ke jalan bahagia dunia dan akhirat. Saya doakan Allah tolong kita nak lagi di saat ini, di saat kita diuji dengan PKP, diuji dengan COVID-19. Mudah-mudahan di sebalik ujian ni ada banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini saja, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sedutan kali ini saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada surau yang berhampiran dengan rumah saya, iaitulah di Surau As-Sabirin di Taman Tunku Jaafar. So ni antara antara mushaf Al-Quran yang terbaik. Okey, namanya ialah apa nama dia? Sepatutnya ada nama ni, saya terlupa dah. Okey, dia keluaran Yayasan Restu. Ada dekat kotak sebenarnya. Ni baru sangat dapat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairan katsira kepada penduduk surau di Taman Tunku Jaafar, Surau As-Sabirin.
Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan manfaatkan dan kita akan mulakan insyaAllah tak lama lagi kelas tadabbur Al-Quran online. Bagi siapa yang berminat, insyaAllah kalau kita dah buka nanti, dah boleh mula terus mendaftar. InsyaAllah saya akan bagi fokus dan kita akan keluarkan silibus. Begitu juga dengan modul-modul yang menarik, yang mudah untuk kita sama-sama tadabbur Al-Quran. Lebih-lebih kita tadabbur kendiri. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.